Jadi Aduh. waktu dia buka ni dia tak perasan tau. Bila dia dah buka je, dia tengok dekat dalam, dekat ataupun dekat belakang 4x4 ni, jenazah yang terbaring tadi tu dah terduduk. Wah. Macam kakinya melunjuk, and then jenazah tu dah duduk. Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi di video horor malam Jumat, geng ya. Dan kalau kalian mengikuti video-video seram dari Wak Lonjong ya, saya pernah membahas ya risiko kalau ketika kita menjadi seorang polis. Nah, salah satunya adalah kita melakukan ronda malam. Baik itu mungkin ronda malam seorang-seorang atau mungkin ronda malam dua orang ya, kita ditemani dengan kawan sesama member polis. Nah, tapi biasanya risikonya ini tidak hanya tindak kejahatan yang kita temui ketika meronda malam, tetapi kita juga menemui hal-hal yang sifatnya ini mistis, misteri, dan seram, geng ya. Kebetulan ada salah satu video terbaru dari top 5 Malaysia, geng ya. 5 kisah seram peronda polis Malaysia ya, yang paling menakutkan ya. Dan ini part 2. Wah, ini menarik. Oke, kita akan nonton seperti apa videonya, Re ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. So, tanpa membuang asa, kita langsung saja tonton seperti apa videonya, geng. Waduh, apa ini? Kepala cuma nak selamatkan kucing tuje. Kawasan hutan sikit tapi tak tebal. Ada pokok durian dan banyak pokok getah. Oh ini kucingnya ini. Ini kucing. Pus. Anggota polis memikul tanggungjawab yang sangat besar bagi menjaga keamanan negara. Dan mereka seringkali perlu bertugas sehingga lewat malam kerana waktu-waktu ini seringkali berlakunya jenayah atau kejadian-kejadian yang tidak diingini. Maka mereka perlu berhadapan kegelapan malam dan seringkali mengalami banyak kejadian seram. Disebabkan video kisah seram polis bahagian 1 mendapat banyak sambutan dengan lebih 270,000 tontonan, admin kembali dengan bahagian 2 yang pasti lebih menyeramkan dan akan membuat anda tidak tidur malam. Di sini admin senaraikan 5 kisah seram polis paling menakutkan bahagian 2. Bahagian kedua, geng. Nombor 5. Gangguan di kamp polis. Hah? Kamp polis? Waduh. Berbeza dengan kisah sebelum ini, cerita ini dipetik oleh seorang gadis bernama Nuha yang tinggal di sebuah kamp polis sejak tahun 1992 sehingga tahun 2000. Menerusi perkongsian daripada YouTube channel Nina Story ini yang tidak dapat dirungkaikan sewaktu tinggal di satu kamp polis yang dikelilingi oleh hutan belantara. Menurutnya, sepanjang dia menetap di kawasan kamp polis ini, dia sering dibanjiri oleh kisah seram yang dikaitkan dengan hantu cangkul. Pada satu malam yang sunyi, ketika dia sedang tidur, Nuha dikejutkan dengan satu bunyi seperti orang mencangkul yang kedengaran tidak jauh daripada rumahnya yang ketika itu berada di tingkat 3. Tiba-tiba masa dia tengah tidur tu kan, dia terdengar bunyi cap, 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 bunyi orang mencangkul. Keadaan itu bukan sahaja dialami oleh Nuha, malah bunyi itu juga didengari oleh anak jirannya. Muskil dengan bunyi tersebut, anak jirannya menyelinap di sebalik tingkap lalu terkejut melihat satu lembaga hitam sedang mencangkul pokok pisang berdekatan dengan rumahnya. Melihat kepada kejadian itu, dia kembali ke katil dan menyorok di sebalik selimut sambil diselubungi oleh perasaan takut. Korang cuba teka apa yang dia nampak. Dia nampak lembaga hitam yang tengah mencangkul sesuatu dekat pokok pisang ayah dia. Apa yang dia cangkul tu masih menjadi tanda tanya dan misteri.
Kejadian itu tidak berakhir di situ sahaja. Lembaga Semenjak hitam. daripada hari itu, hampir setiap malam dia akan mendengar bunyi yang sama. Pada satu malam sedang Noha dibuai mimpi, dia terkejut daripada tidur kerana hendak ke tandas. Setelah dia melangkah masuk ke dalam tandas, dia dikejutkan dengan kehadiran lembaga hitam seakan-akan terapung yang sedang bergerak di lorong rumahnya. Jadi dia kata semasa dia masuk ke dalam tandas nak tutup pintu, masa ni lah dia ternampak macam ada lembaga hitam yang lalu. Tapi kan pergerakan benda tu perlahan je, tak macam berjalan tapi lebih kepada terapung. Bentuk dan tinggi dia sama macam manusia biasa, tapi cumanya dia tu hitam legam dan Noha memang tak nampak muka dia. Hal ini dikatakan berkait dengan kejadian adiknya yang sering menangis apabila melihat ke arah lorong itu. Dia dan keluarga beranggapan bahawa ia berkemungkinan terdapat makhluk halus yang sedang menghuni kawasan tersebut. Ya. Jadi kejadiannya ini di camp polis, geng ya. Dan polis tersebut mengajak keluarganya untuk memang tinggal di situlah ya, di camp polis tersebut ya. Dan ada seringkali ya, beberapa kali penampakan lembaga hitam ya. Ada suara orang mencangkul dan lain sebagainya tadi. Kalau kalian kira-kira gimana, geng ya? Oke tak kalau tinggal di situ? Camp polisnya ini di tengah-tengah hutan, geng. Waduh, bahaya ini. Parah ini ya. Nomor 4. Makhluk aneh di tengah rimba. Oke. Sebut sahaja anggota polis, pasti mereka mempunyai kisah mistik yang tersendiri. Begitulah yang dialami oleh sekumpulan anggota polis yang telah selesai menjalankan operasi di dalam hutan. Menerusi perkongsian daripada YouTube Cengkeh Channel, ketika kejadian terdapat 2 truk polis bergerak di dalam kegelapan malam bersama platun polis hutan yang baru menamatkan tugas memburu komunis di hutan berhampiran Ban Prakop, sempadan Malaysia dan Thailand. Mereka adalah daripada batalion kedua yang berpangkalan di Kulim Kedah yang diketuai oleh Inspektor Yap Chi Ming, dan operasi ini telah dijalankan selama 3 bulan. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Inspektor Yap mengajak kesemua platun untuk berhenti di sebuah kedai sate di Sungai Petani. Sedang mereka meredah hutan, tiba-tiba kelihatan sebuah kereta Nissan Sunny yang tersadai di tepi jalan sambil lampu kecemasan dihidupkan. Namun, apa yang aneh, kelihatan terdapat susuk hitam sedang bertinggung di atas kereta tersebut. Yang tersadai dekat tepi jalan. Lampu kecemasannya tu dihidupkan. Apa yang memilihkan? Kelihatan ada susuk hitam sedang bertinggung di atas kereta tersebut. Waduh. Truk mereka itu diberhentikan beberapa meter daripada kenderaan itu. Lalu seorang korporal bernama Syamsuddin memerhatikan ke arah dalam kereta itu, lalu terkejut apabila melihat seorang wanita sedang berpelukan dengan anaknya. Korporal Syamsuddin, dia mengamati betul-betul kereta yang dia nampak tu. Rupanya ada seorang wanita sedang berpelukan dengan anak dia. Inspektor Yap meragut senjatanya lalu melepaskan 3 das tembakan ke arah makhluk tersebut. Lalu makhluk yang bertinggung di atas kereta itu terbang ke arah hutan sambil menjatuhkan sesuatu di tengah jalan. Dan Apa benda itu? yang terjatuh itu berada betul-betul di hadapan inspektor. Alangkah terkejutnya apabila dia melihat seorang lelaki dalam keadaan yang amat mengerikan tidak bernyawa di atas jalan tersebut. Lantas sekumpulan polis itu melangkah turun daripada truk polis untuk mencari kelibat makhluk tersebut. Namun ia sudah lesap di dalam ketebalan hutan itu. Vampir. Ini seperti di cerita yang itu, geng ya. Seperti cerita yang di part 1 itu, geng ya. Jadi ada seorang polis meronda ya, tiba-tiba dia bertemu dengan kereta yang menyalakan lampu kecemasan atau lampu hazard lah ya. Pap ya kan. Ternyata setelah dicek ya kan, di dalam kereta tersebut ada seorang ibu-ibu dan juga anak kecil, masih bayi 5 tahun lah ya, sedang menyusui. Sang suami ya, dia di luar kereta karena keretanya ini rusak, makanya lampu kecemasannya ini menyala. Nah, tiba-tiba ada satu makhluk ya yang melukai suaminya tersebut. Ini ceritanya sama persis seperti yang ada di part yang pertama, geng ya. Dan itu ada filmnya. Apakah ini sama dengan part yang satu ya? Boleh komen di ruang komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nombor 3. Gangguan mangsa kemalangan maut. Ini
Anggota polis merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menyiasat serta mengawal kejadian kemalangan, terutamanya tragedi yang meragut nyawa. Namun di sebalik tanggungjawab berat yang dipikul, anggota polis juga tidak lari dengan kisah mistik diganggu roh mangsa kemalangan. Menerusi YouTube channel Sembang Kopi, satu kisah diceritakan yang mengaitkan seorang pegawai polis bernama Encik Syukri yang bertugas di Lembah Kelang. Kejadian tersebut dikabarkan berlaku pada tahun 2012 ketika dia bertugas lewat malam untuk bersedia jika ada kecemasan berlaku. Pada malam kejadian, dia diarahkan untuk menemani seorang polis untuk ke lokasi kemalangan yang berlaku di Ampang, Kuala Lumpur. Sampai sahaja di tempat kejadian, dia melihat keadaan mangsa yang tragis lalu membawa mayat tersebut ke hospital untuk dibedah siasat. Ketika sampai di destinasi, dia bergerak menuju ke belakang truk polis lalu terkaku apabila melihat jenazah tersebut dalam keadaan terduduk. Jadi waktu dia buka ni dia tak perasan tau. Bila dia dah buka je, dia tengok dekat dalam, ataupun dekat belakang 4x4 ni, jenazah yang terbaring tadi tu dah terduduk. Macam kakinya melunjuk, and then jenazah tu dah duduk tegak. Tanpa membuang masa, Encik Syukri membaringkan kembali mayat itu dan menghantar jenazah tersebut ke dalam hospital. Melihat keadaan itu, dia lantas pulang ke rumah kerana merasakan aura yang menyeramkan. Sampai sahaja di rumah, dia melihat rumahnya dalam keadaan gelap dan beranggapan bahawa isteri dan anak-anaknya sedang tidur. Namun ketika dia melangkah masuk ke dalam rumah, dia dapat melihat isterinya sedang berada di dapur, dan ketika dia menghampiri isterinya, dia disoal kenapa wajahnya dalam keadaan pucat. Mengabaikan soalan itu, dia bergerak ke arah bilik untuk membersihkan diri, tetapi dia tiba-tiba kaku sewaktu melihat isteri dan anaknya sedang tidur di dalam bilik. Dia nampak atas katil, isteri dan juga anak-anak dia sedang tidur. Siapa yang masak di dapur itu? Soalannya di sini, siapakah wanita tadi? Dia mengalihkan pandangan ke arah pintu dan ternampak seorang wanita dalam keadaan tragis, di mana kepala berdarah serta mata terkeluar. Akibat daripada perasaan terkejut yang melampau, dia jatuh terduduk dan diserang demam panas pada keesokan harinya. Itulah, geng. Kalau selepas kita menemui hal-hal yang pelik-pelik, yang seram-seram seperti itu, ya entah kenapa pasti akan demam, sakit besok harinya, entah itu sehari 2 hari, itu pasti begitulah, geng ya. Aduh, inilah geng ya, salah satu kenapa saya tidak mau jadi polis itu ya. Konsekuensi risikonya pasti seperti ini, ya kan? Gitu, geng. Jadi harus mental itu harus kuat ya, harus kental itu ya. Kalau kita menjadi seorang polis itu memang ya. Aduh, oke lah. Next. Nomor 2. Polis trafik terpijak darah mayat. Aduh, terpijak darah mayat. Polis trafik merupakan bahagian penting dalam pasukan polis yang bertanggungjawab dalam hal undang-undang jalan raya dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Mereka berperanan dalam mengawal lalu lintas, menangani kemalangan jalan raya, memberikan arahan kepada pemandu serta menjalankan operasi penguatkuasaan undang-undang jalan raya. Namun begitu, siapa sangka mereka juga mempunyai pengalaman mistik sewaktu bertugas yang terus menghantui diri mereka. Menerusi YouTube channel React 87, satu kejadian mistik telah dikongsi oleh seorang anggota polis trafik bernama Taufik. Menurutnya, kejadian ini berlaku pada tahun 2011 ketika dia ditugaskan untuk mencari juru gambar yang akan mengambil gambar kemalangan serta mayat. Pada satu hari, dia menerima satu arahan untuk mengambil gambar mayat serta lokasi kemalangan berlaku. Setelah selesai, dia bersama beberapa orang rakannya membawa mayat kemalangan ke hospital untuk bedah siasat. Sambil menunggu ketibaan doktor bertugas, mereka pergi ke surau untuk sembahyang. Namun, setelah dia mula mengangkat takbir, satu bau hanyir telah menusuk hidungnya. Waktu ambil wuduk, tak ada asal apa lagi. Tak ada cium bau apa lagi. Masuk ke dalam saf nak semayang kan, tak ada apa lagi. Waktu dah mula semayang, dia kata bau macam bau hanyir tau. Memang orang kata tak khusyuk lah nak semayang.
Kau mana pun terus semayang juga lah sampai habis. Mengabaikan kejadian yang berlaku, dia menyelesaikan setiap urusannya lalu pulang ke balai. Dan ketika di balai, tiba-tiba salah seorang rakan setugas menegur bahawa terdapat kesan tapak kasut berdarah memenuhi lantai balai tersebut. Ia berkemungkinan kesan darah daripada lokasi kemalangan. Dan apabila Taufik melihat ke arah tapak kasutnya, alangkah terkejut apabila ternampak kesan darah. Lalu dia bergegas membasuh darah itu. Apa yang dia pijak tu dekat tempat kemalangan. Sedangkan dia dah pergi dah hospital, balik ke balai. Rupanya bau hanyak tu dekat tapak kasut dia lah. Cuma siapa pun tak perasan. Setelah pulang ke rumah, ketika dia mempersiapkan diri untuk tidur, Taufik dikejutkan dengan tangisan isterinya. Dan dia diberitahu bahawa isterinya ternampak seorang wanita dalam mimpi ingin mengambil anak dalam kandungannya. Tanpa membuang masa, dia bergerak ke dapur untuk mengambil air bagi menenangkan isterinya itu. Dan setelah dia berjaya menenangkan isterinya, mereka kembali untuk tidur. Tetapi ia tidak berakhir di situ sahaja. Tepat jam 3.30 pagi, dia sekali lagi terkejut daripada buaian mimpi untuk pergi ke tandas. Dalam perjalanan ke tandas, dia terdengar bunyi kasutnya seolah-olah dihempas. Lalu Taufik membatalkan niatnya dan teruskan membungkus diri di dalam selimut. Dikabarkan bunyi itu masih kedengaran sehingga azan subuh berkumandang. Waduh, berarti sampai semalam itu terus diganggu ini ya, Abang Taufik bersama istrinya ini ya, sampai dengan subuh loh geng. Waduh, ini parah ini sih ya. Sampai subuh ya. Sewaktu Taufik keluar untuk melihat kasutnya, dia tergamam melihat ia berada di halaman rumah dalam keadaan seperti dilenyek. Nomor 1, Polis ditemani hantu. wah ini ditemani hantu. Seperti yang semua tahu, anggota polis bertanggungjawab menjaga keamanan serta keharmonian sesebuah tempat dan mereka terpaksa bertugas tidak kira siang atau malam bagi memastikan keselamatan negara. Namun begitu, sedang mereka sibuk menjalankan tugas, anggota polis ini juga tidak lari dengan gangguan mistik. Seperti yang diceritakan di laman TikTok melalui akaun Risham Taro, dia bersama rakan setugas berdepan satu detik seram sewaktu meronda di kawasan pedalaman yang bertempat di Johor. Menurutnya, sewaktu sedang meronda sambil meneliti setiap inci kawasan itu, mereka disapa oleh bunyi kucing seperti menggigil. Ekoran daripada kejadian itu, mereka mengambil keputusan untuk mencari kucing tersebut bagi mengelakkan ia bersendirian di dalam gelap. Rakan sebelah punya jenis yang suka kucing. Konon kalau dapat cari tuh bolehlah bela buat penemanan, kata rakan. Jadi timbul rasa kasihan tuh dan tak akan nak biarkan anak kucing mati kesejukan ya. Di Johor ini geng ya. Sewaktu mereka sibuk mengekori suara kucing itu, dikabarkan bunyi tangisan haiwan tersebut lama kelamaan semakin jauh. Setelah mereka melintasi satu selekoh berdekatan pokok getah, mereka terdengar satu bunyi mengilai yang jelas. Jantung mula berdegup kencang dan tidak lama selepas itu, mereka terlihat kucing tersebut berlari masuk ke dalam hutan, iaitu ke arah kawasan bunyi mengilai tadi. Bimbang sesuatu terjadi, mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan kawasan tersebut. Namun yang menyeramkan, bunyi itu terus-menerus mengekori mereka. Itu sahaja video pada hari ini. Bunyi tersebut mengekori mereka geng. Ini yang seram. Itulah ya yang pernah saya katakan sebelumnya ya. Ini adalah salah satu konsekuensi ketika kita menjadi polis. Ya memang harus jiwanya ini harus jiwa-jiwa pemberani geng. Harus kental juga geng ya. Itulah ya. Apalagi kalau ronda-ronda. Kalau ronda siang masih oke lah, ronda pagi masih oke. Ronda malam ini ya, aduh. Kalau ada member, kita ada kawan masih oke lah. Kalau kita seorang-seorang macam mana geng, ya kan? Itulah ya geng. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Tuh udah dengar suara adzan ya. Oke, sudah selesai juga syutingnya, videonya juga sudah selesai. Jangan lupa sholat juga geng ya. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih kawan-kawan ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim videonya di DM Instagram. Nah di sini, nah akhirnya saya langsung pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye re.